Negeri Palembang digambarkan mempunyai sebatang sungai, iaitu Sungai Muara Tatang. Dan di hulu sungai itu juga terkandung sebatang sungai yang diberi nama Sungai Melayu. Di situ terletaknya Bukit Siguntang. Kisah bermula di Bukit Siguntang mengisahkan tentang 3 orang lelaki, iaitu anak kepada Raja Suran yang bernama Nila Pahlawan, Nila Utama dan Krishna Pandita. Ketiga-tiga putera Raja Suran telah dibesarkan oleh pemimpin kerajaan Dika, iaitu kerajaan di dasar laut. Pemimpin tersebut bernama Raja Aktabul Ard. Raja Suran pernah berpesan kepada Raja Aktabul Ard supaya menghantar puteranya ke bumi apabila mereka sudah dewasa. Raja Aktabul Ard menjalankan pesanan Raja Suran, iaitu supaya menghantar puteranya ke bumi apabila mereka sudah dewasa. Lalu, dia menyediakan alatan kebesaran diraja kepada ketiga-tiga putera sebelum bertolak ke bumi. Raja Aktabul Ard juga menyediakan lembu putih sebagai tunggangan mereka bertiga ke bumi. Pada malam itu, Nila Pahlawan, Nila Utama dan Krishna Pandita telah pun sampai di Bukit Siguntang dengan menunggang lembu putih yang telah Raja Aktabul Ard berikan. Ketibaan 3 putera Raja Suran telah menyebabkan keadaan Bukit Siguntang bercahaya seperti api yang terang menyala, sehingga menyebabkan ia bercahaya seakan-akan matahari terbit. Setelah melihat keadaan Bukit Siguntang seperti itu, ia telah menyakutkan Wan Empuk dan Wan Malini yang merupakan balu dan pengusaha padi huma di Bukit Siguntang. Mereka menyangkakan bahawa naga sedang mengamuk. Pada keesokan harinya, Wan Empuk dan Wan Malini pergi ke sawah padi huma mereka di Bukit Siguntang. Alangkah terkejutnya apabila mereka melihat sawah padi telah bertukar menjadi sangat luar biasa. Padinya berbuahkan emas, berdaunkan perak dan berbatangkan suasa. Hal ini telah menimbulkan tanda tanya kepada kedua balu tersebut. Bukan itu sahaja, Wan Empuk dan Wan Malini juga terperanjat apabila melihat 3 putera Raja Suran di Bukit Siguntang. Hal ini kerana Wan Empuk dan Wan Malini tidak pernah menerima kedatangan orang lain di Bukit Siguntang selain mereka berdua sahaja. Oleh itu, ketiga-tiga putera Raja Suran memperkenalkan diri sebagai Nila Pahlawan, Nila Utama dan Krishna Pandita kepada Wan Empuk dan Wan Malini. Namun begitu, kedua balu ingin melihat bukti mereka adalah anak raja. Maka Nila Pahlawan pun menunjukkan pedang, curik, kayu bercap dan lembing sebagai bukti mereka adalah putera raja. Setelah mendengar penjelasan daripada Nila Utama, Nila Pahlawan dan Krishna Pandita, kedua balu tersebut telah mempercayai segala kata-kata mereka. Lalu, Wan Empuk dan Wan Malini menawarkan ketiga putera tersebut untuk tinggal menetap di rumah mereka. Hal ini kerana sudah menjadi tanggungjawab mereka untuk menjaga ketiga putera dengan baik.
memandangkan mereka bertiga adalah anak keturunan Raja Suran. Kehidupan kedua Balu bertambah baik semenjak ketiga-tiga putera tersebut menetap bersama mereka. Wan Empuk dan Wan Malini menjadi semakin kaya sehinggakan mereka digelar sebagai Balu Kaya. Perkabaran tentang kekayaan Wan Empuk dan Wan Malini. Setelah mendengar perkabaran tersebut, Demang Lebar Daun terus berhasrat untuk datang berjumpa dengan kedua Balu tersebut dan menghadap putera Raja Suran. Setelah sampai di rumah Wan Empuk dan Wan Malini, Demang Lebar Daun menyatakan bahawa dia ingin mengajak ketiga-tiga putera tersebut untuk tinggal bersamanya di Palembang. Nila Pahlawan, Nila Utama dan Krishna Pandita bersetuju untuk menetap bersama Demang Lebar Daun dan mereka menaiki lembu putih sebagai tunggangan mereka ke Palembang. Ketiga-tiga putera tersebut telah dijaga dengan baik oleh Demang Lebar Daun sepanjang mereka menetap di Palembang. Buktinya, Nila Pahlawan telah diberi gelaran sebagai Sang Si Purba. Suatu hari, kejadian luar biasa berlaku dan disaksikan oleh Demang Lebar Daun apabila lembu putih milik tiga putera Raja Suran memuntahkan buih besar. Di dalam buih besar tersebut, keluarlah seorang budak yang lengkap berpakaian sambil membawa segulung utusan yang terkandung asal-usul tiga putera Raja Suran. Budak tersebut dikenali sebagai Batala, iaitu pembaca ciri diraja. Pada akhirnya, ketiga-tiga putera Raja Suran memiliki kerajaan mereka sendiri dan menjadi pemimpin yang disegani oleh rakyat mereka.